Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Renungan kita pada petang ni adalah daripada surah Az-Zumar, bermula daripada ayat 32 hingga 35. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman adzallamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidqi iz ja'ah. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ya, tuan-tuan dan puan, para tamu yang hadir pada petang ni, Baharudin Budi, Aisyah, Zawi Ghazali, Lazmun Syahra, Muhammad Zahir, sahabat saya Ustaz Zahiruddin, Syafiq Murad, Surizan Ahmad, Jana Jaina, Muhammad Salman, Ali Subuh, semua tamu yang hadir pada petang yang bahagia ni. Terjemahan daripada ayat yang dibacakan tadi, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat pembohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran datang kepadanya? Bukankah neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang bawa kebenaran, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongan yang membenarkannya, mereka itulah orang bertakwa. Mereka memperolehi apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang yang buat baik. Agar Allah SWT menghapuskan perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, semalam kita dah pun bincang tentang perbezaan di antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman ni Allah umpamakan bagaimana daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'a mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala. Berbeza di antara orang beriman, maka orang beriman ni punya Allah SWT sahaja untuk tempat mengadu, tempat minta, segala-galanya mereka kembali kepada Allah. Berbeza pada si kafir. Kafir ni mempunyai banyak Tuhan, maka dia pun akhirnya confused yang mana satu akan beri keberuntungan, kebaikan untuknya. Jadi sekarang dalam ayat 32, kaitan daripada ayat yang telah kita bentangkan semalam, iaitulah siapakah yang lebih zalim. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan azlam ini adalah isim tafdhil yang merujuk pada af'al. Maknanya orang ini siapa yang lebih zalim apabila dia mendustakan Allah SWT, menganggap Allah memiliki sekutu dan anak. Ibarat yang saya contohkan semalam, bila seorang usahawan itu mempunyai teman, orang kepercayaan untuk bersama-sama memajukan perniagaannya, maka orang yang dipercayai itu menjadi general managernya. Maka segala urusan ditadbir oleh beliau dan diberi kepercayaan oleh majikan, bos, owner kepada bisnes, founder kepada bisnes itu. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka menuju kemajuan dicapai, owner itu pun sakit, meninggal dunia. Maka general manager yang sangat loyal itu kini terpaksa berdepan dengan anak-anak owner yang tidak faham sangat manuskrip, GPS, matlamat ayahnya dalam berniaga. Maka 8 orang anaknya atau berapa orang anaknya itu kini mereka bertelaga satu sama lain. Sekarang siapa yang manager tu nak dengar? Siapa yang CEO tu nak dengar? Jadi banyak sangat pandangan yang dikemukakan. Maka peninglah kepala manager ni tadi, kerana dia pun tak tahu mana satu nak execute, mana satu benda yang tepat untuk diikuti. Kerana semua masing-masing pandai-pandai belaka masa hidup ayah menghantar mereka belajar di tempat-tempat yang hebat-hebat. Tapi pengalaman lain daripada ilmu, tuan-tuan. Pengalaman dengan ilmu baru jadi. Kalau setakat ilmu saja, tak ada pengalaman, payah nak menguruskan satu industri. Maka kembali kepada ayat yang Allah kemukakan ni, maka nilai-nilai bisnes yang dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran itu terang bagi kita untuk lihat, contoh untuk kita faham. Maka orang yang mempunyai banyak Tuhan ini adalah seperti seorang pekerja, orang kepercayaan yang tinggi pangkatnya itu, tapi dia terpaksa report kepada ramai orang. Dan setiap arahan itu berbeza-beza, akhirnya dia pun pening. Maka itulah sebabnya orang yang memilih untuk berkeadaan seperti itu adalah orang yang paling zalim. Sepatutnya dia menyerahkan mutlak ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata.
Dengan sebab itu Allah gambarkan faman adzlamu man kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah. Dia telah mendustakan dirinya, menolak adanya Tuhan. Kemudian dia menolak pula kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia golongan yang ada di Mekah pada zaman itu, seperti yang telah kita bincangkan. Akhnas bin Syuraiknya, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah. Ini semua merupakan Walid bin Mughirah. Ini semua merupakan golongan yang Al-Walid bin Mughirah yang merupakan golongan-golongan penentang Islam. Walaupun pada hakikatnya mereka melihat kebenaran itu terpancar daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab perbuatan zalim mereka itu, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Tidakkah patut orang seperti itu menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya? Neraka tempat orang-orang kafir macam mereka. Kemudian datang ayat waladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lalu setiap kali ayat tentang golongan yang ingkar, Allah bawakan ayat motivasi untuk orang beriman. Dan ayat motivasi yang dikemukakan di sini merujuk kepada Rasulullah SAW. Ijma' para ahli tafsir, para ulama mengatakan waladzi jaa bis-sidqi, yang bawa kebenaran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, itu adalah orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah ketua mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini merupakan sahabat-sahabat yang punya peranan besar untuk melebarkan dakwah Islam, menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun terpaksa bergolok bergadai, menjual segala keperluan diri dengan jiwa raga untuk mempertahankan Islam. Antara tokoh-tokoh ini, tuan-tuan, kita kenal 4 orang Khulafaur Rasyidin. Ini sahabat-sahabat yang mulia. Saya terbaca dalam kisah Usul Ghaba fi Ma'rifatis Sahabah. Begitu juga Al-Isabah oleh Imam Ibn Hajar. Ada seorang yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu arda. Hatim At-Ta'i terkenal dalam pepatah Arab, masal Arabi berkata ajwad min Hatim. Pepatah Arab mengatakan, nak ceritakan pemurahnya Hatim At-Ta'i ini, bapa kepada Adi bin Hatim. Dia sampai orang Arab jadikan satu bidalan, satu pujian, satu perumpamaan kerana pemurahnya Hatim At-Ta'i itu, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dan dia mempunyai beberapa orang anak. Antara anaknya, anak perempuan bernama Safana, juga merupakan seorang yang kuat berderma macam bapaknya, kuat memberi, banyak memberi. Mereka ni hidup sebelum Islam lagi. Sehingga satu hari dikatakan bahawa dalam kitab-kitab teks sastra Arab, bapa ni berkata kepada anaknya Safana, wahai Safana, kamu jangan sedekah kerana dalam keluarga tak boleh ada 2 orang yang pemurah sangat, yang super pemurah. Kalau ayah dah jadi pemurah, kau tak payah ikut pemurah sangat, wahai anakku. Tapi anak ni yang perempuan ni tidak. Ayah dia bagi satu hari 40 ekor unta, ayahnya kaya. Hatim At-Ta'i ni seorang kaya, tuan-tuan, ni dalam pepatah Arab menggambarkan sangat kaya. Maka 40 ekor itu 40 dibaginya kepada orang. Yang kita maksudkan di sini adalah Safana ni masuk Islam, adalah seorang wanita sahabiah jalilah, kata para ulama dalam kitab-kitab rijal mereka. Safana ni adalah seorang wanita salihah, jalilah, sahabiah azimah. Dan adiknya bernama Adi bin Hatim yang kita sedang ceritakan, tuan-tuan, salah seorang yang termasuk dalam pasukan yang Allah gambarkan wasaddaqa bihi. Para sahabat ni punya iman yang sangat tinggi kerana mereka ni apa yang Nabi kata, sami'na wa ata'na. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taatkan Allah, taatkan Rasulullah, maka golongan ini akan berada di akhirat nanti bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kata Imam Ibn Alan, berkata Imam As-Sawi dalam Hadis As-Sawi, merujuk kepada ayat ini, tingkatan manusia yang paling tinggi di sisi Allah ni nombor 1 para nabi. Selepas nabi namanya siddiqin, ketuanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian syuhada. Syuhada ni ramailah menjadi syuhada. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun merupakan seorang syahid. Dan yang keempat, salihin. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, kemudian barulah datang level yang berikutnya, orang yang zuhud, orang yang wara'. Kemudian barulah jatuh kepada orang yang muhsin, iaitu muttaqi. Kemudian orang mukmin, kemudian orang Islam. Kita dalam berpuasa ni, Allah menyuruh kita untuk berpuasa supaya kita naik tingkatan daripada seorang muslim menjadi orang mukmin dan naik jadi orang muttaqin ataupun atqiya. Kerana itu Allah menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu ibadah puasa. Dengan puasa yang kamu kerjakan bersungguh-sungguh, nanti kamu akan naik ke level takwa. Jadi orang muttaqin, orang bertakwa. Guru saya, Syekh Dr. Fadhal Hasan Abbas, ketika mentafsirkan ayat seperti ini berkata, al-muhsinin itulah al-muttaqin. Baik, kembali kita kepada golongan yang dipanggil sebagai wasaddaqa bihi ni. Para sahabat semuanya memiliki kualiti membenarkan Rasulullah SAW, tidak menolak sedikit pun apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, terima kasih ya tuan hari pada petang ni, walaupun kesibukan macam-macam dan kuliah kita ditaja oleh Zahazan Travel. Nanti jangan lupa kalau tuan-tuan nak travel, nak musafir selepas dari musim PKP ni, tuan-tuan boleh berurusan tiketing dengan kami, nak travel dengan kami, nak bawa keluarga pergi mana-mana, insya-Allah Zahazan Travel boleh uruskan. Terima kasih ya. Sekali lagi saya ucap kepada tuan-tuan. Jadi menceritakan tentang Adi bin Hatim At-Ta'i ni, beliau adalah antara orang Arab Kristian. Orang Arab Kristian ramai tuan-tuan di Iraq. Dulu kita tahu Saddam Hussein pun punya menteri luar yang terkemuka namanya Tariq Aziz, itu seorang Kristian. Dan kalau kita pergi ke Lebanon pada hari ini, lebih 50% adalah Kristian. Kristian Arab, Kristian daripada zaman dulu lagi. Ada seorang penulis buku terkemuka namanya Jubran Khalil Jubran. Tulisannya hebat. Dia seorang Kristian. Ramai yang merupakan, kalau di Jordan, di Syria, di Lebanon, di Palestin, kalau pakai nama Al-Musawi, Al-Aisawi, Al-Haddad, Al-Najjar, itu biasanya golongan Kristian, tuan-tuan. Nama keluarga tu kita dah boleh identify, ini merupakan Kristian. Tapi kalau di Maghribi, kabarnya Al-Najjar itu keluarga ulama, tuan-tuan ya. Tapi kalau di bumi Syam, Najjar berarti keluarga Kristian. Kadang-kadang kalau kita jumpa tuan-tuan rumah masa saya belajar di Jordan tu, mereka bawa tasbih lagi. Tasbih, ingat kan, diucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi di Kristian tu ni. Baik, kembali kepada kisah Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Asalnya merupakan penentang Islam nombor satu. Dia cukup benci kepada Islam. Dia cukup meluat tengok Rasulullah SAW. Dan Adi bin Hatim At-Ta'i ni, dia merasa tercabar kerana dia ini mewarisi mansab, memiliki pangkat sebagai raja. Ayahnya dulu Hatim At-Ta'i ni seorang raja yang kaya, yang menguasai kalau pada hari ini daerah Najd, dan mereka mempunyai kabilah Ta' Hamzah, Tai itu sebab dipanggil Ta'i, At-Ta'i. Ini dia nisbah kepada kabilahnya. Maka bila Hatim ini mati, kepimpinan telah pun diserahkan kepada puteranya Adi bin Hatim At-Ta'i ini. Dia Kristian, tapi Kristian yang tak ikut Kristian sangatlah tuan-tuan. Kerana dalam amalan mereka sebagai raja, kalau berlaku apa peperangan, maka raja layak mendapat 1/4 daripada harta pemolehan peperangan ghanimah. Kalau kabilah Tai itu melawan dengan kabilah lain, menang dapat harta, mereka akan dapat, raja-raja ni dapat 1/4. Ni golongan bangsawan. Dalam kitab Al-Isabah mengatakan Hatim ni seorang yang tegap badannya, tinggi. Dia wajahnya, kata-katanya, kepimimpinannya memang seorang yang berkarismatik tuan-tuan ya. Maka Adi bin Hatim At-Ta'i ni bila datang Islam kembang, makmur, mendapat sambutan ramai orang, Adi bin Hatim At-Ta'i ni menentang Islam habisan. Kerana dia melihat Islam itu cuba merampas kepimpinan yang ada pada keluarga dia, yang selama ni hidup dengan kemewahan, kesenangan. Inilah biasanya tuan-tuan ya. Orang yang tidak mahu ikut Islam adalah kerana bimbang, gusar, kepimpinan mereka akan luput dengan sebab datangnya Islam. Kerana Islam menyamakan di antara orang bangsawan dengan orang biasa. Maka Adi bin Hatim At-Ta'i menentang habisan Islam. Sehinggalah pada satu hari, kekuatan Islam tu tak dapat lagi nak disangkal, tak boleh nak dilawan. Maka Islam meribak, mendapat sambutan, dan Nabi merintahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk berdakwah ke arah kawasan kepimpinan Bani Tai ni tuan-tuan. Maka mereka tidak ada pilihan, mereka tahu akan berdepan dengan kekuatan Islam. Maka Adi bin Hatim At-Ta'i ni ajak kabilahnya, pengikut-pengikutnya berpindah ke negara Syam. Kerana Syam pada masa itu masih lagi kuat Kristian pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rom, itu bawah kerajaan Rom. Maka Adi bin Hatim At-Ta'i pun melarikan dirinya pergi ke bumi Syam, ke Damsyik pada masa itu. Tiba-tiba dalam lariannya itu, dia tertinggal kakaknya sendiri yang bernama Safanah yang kita bincangkan ni tuan-tuan. Safanah tertinggal. Maka sebahagian daripada golongan Ta'i telah pun ditawan dan dibawa ke Madinah, dibawa kepada Rasulullah SAW. Safanah adalah seorang daripada kakak kepada Adi bin Hatim At-Ta'i.
Semasa berada di Madinah, disangkakan layanan buruk terhadapnya kerana dia orang Kristian, dia adalah musuh Islam, dia tidak masuk Islam. Tapi sebaliknya Safana melihat kepemurahan, kemuliaan, kehebatan, keagungan sifat yang ada pada pemimpin orang Islam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tanpa disengajakan, dia sendiri pun mengiktiraf Rasulullah dengan manggil nama Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ni seorang perempuan keturunan mulia. Aku sebenarnya ditawan. Tolong lepaskan aku. Kalau engkau lepaskan aku akan bagi jaminan raja kami akan bagi bantuan kepadamu, akan membayar hak-hak yang kamu lepaskan aku itu sebagai tebusan. Aku janji dengan kau wahai Muhammad. Tiap-tiap hari dia mengatakan Ya Rasulullah, 3 hari berturut-turut. Akhirnya pada hari ketiga bahawa Rasulullah SAW aware, Rasulullah sedar yang dia ni adalah anak kepada Hatim At-Ta'i, seorang bangsawan, seorang yang banyak jasanya kepada orang Arab. Tuan-tuan, dalam Islam kita mengiktiraf kebaikan orang, tuan-tuan. Kita bukan segala benda itu buruk, yang baik kita iktiraf. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nabi SAW pun ketika menyampaikan Islam di Mekah, maka Nabi telah bersabda, aku suka kepada hilful fudul. Ini satu perjanjian yang memberi hak kepada orang miskin supaya hak-hak yang mereka rampas orang kaya dipulangkan. Nabi suka ada benda-benda yang Islam iktiraf. Maka Nabi mengiktiraf kebaikan Hatim At-Ta'i, membantu orang-orang Arab dahulu sebelum Islam. Maka Nabi pun membebaskan Safana bin Hatim At-Ta'i ini. Oleh kerana melihat akhlak Nabi yang sangat mulia itu, dan Nabi berkata kepadanya, aku nak lepaskan kau pergi ke mana? Ke Syam, ke Syria. Adik aku bernama adik saya wahai Rasulullah, Adi bin Hatim ada di sana. Nanti dia akan bagi ganjaran pada Rasulullah kena bebaskan kakaknya. Rasulullah berkata, itu tidak penting. Yang penting kau selamat. Siapa yang boleh bawa kau ke sana? Siapa yang kau yakin melihat di kalangan sahabat-sahabat aku ni yang kau pilih untuk menemani kau, bawa kau pergi ke sana? Maka akhirnya Safanah memilih Ali karamallahu wajhah, yang punya jasa besar ketika membuka kawasan Ta'i itu. Memang Sayyidina Ali tidak mengapa-apakannya. Maka dia dihantar pulang ke Damsyik. Adiknya Hatim At-Ta'i ada di sana. Ketika Hatim melihat kepulangan kakaknya menceritakan kebaikan, semuanya plus, tuan-tuan, tak ada minus pun terhadap Islam itu. Maka kini Hatim At-Ta'i merasa rugi tidak masuk Islam. Hidayah mula masuk dalam hatinya selepas 20 tahun menyerang Islam, tuan-tuan. 20 tahun memburuk-burukkan Islam, 20 tahun mengecam Islam. Peristiwa itu berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Kakaknya berkata, Surihani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tuan-tuan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Surihani. Jadi bila Hatim At-Ta'i mendengar daripada kakaknya, berkata, kalau baik kau pergi jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Memang dia seorang Rasulullah. Kalau dia bukan Rasulullah pun dia seorang raja yang sangat mulia. Pergi kau. Kakak sempat berjumpa dengannya beberapa hari, 3 hari, melihat segala kebaikan-kebaikan daripadanya. Kakak yakin dia seorang Nabi. Maka Hatim At-Ta'i pun pergilah ke Madinah. Sampai di Madinah, dia sampai di Masjid Nabawi. Kita dalam Islam benarkan orang bukan Islam masuk ke masjid, tuan-tuan, kita tidak halang mereka. Kita tak pula disuruh untuk inspection. Ni perempuan ni masuk haid, perempuan kafir ni masuk, dia sedang haid ke tidak. Tak, kita tak disuruh buat inspection macam tu, tuan-tuan. Layan mereka, nampak mereka bersih, boleh masuk dalam masjid. Kecuali lah kalau tempat sembahyang tu kita tak mau terganggu, tapi masuk dalam masjid boleh. Maka Adi bin Hatim At-Ta'i ni datang berjumpa dengan Nabi. Nabi pun mendapat tahu datangnya Adi bin Hatim At-Ta'i, kakaknya, suruh dia datang. Maka Nabi pun pegang tangan Adi bin Hatim dan berjalan bawa Adi bin Hatim At-Ta'i ni pergi ke rumah Rasulullah SAW. Kerana manusia ni, tuan-tuan, kena nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunzilanna sama nazilahum wa nukhatibahum ala qadri uqulihim. Nabi SAW sabda, dalam hidup ini kita kena letakkan orang itu di tempat yang sewajarnya. Kalau dia punya jasa sebelum Islam, kita kena hargai. Kita tak boleh treat dia macam different person need different treatment, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang kata. Maka Nabi memuliakannya, membawa dia pergi ke rumah Nabi. Dan dalam perjalanan itu, ketika Nabi membawanya pulang, orang semua tengok orang Kristian dia datang dengan pakaian yang mereka tahu ini merupakan seorang Kristian. Tiba-tiba ada seorang perempuan menahan Nabi dalam perjalanan dan meminta satu hajatnya kepada Nabi SAW. Nabi berhenti melayan dia, memenuhi hak dia dan minta daripada sahabat untuk menyempurnakan keperluannya. Maka Adi bin Hatim At-Ta'i berkata dalam hatinya, demi Allah, ini bukannya seorang raja bukan macam ni kelakuannya. Dan sampai di rumah Nabi SAW, lebih terkejut lagi kerana Adi melihat rumah Nabi sangat zuhud, bukan rumah raja-raja, sangat sederhana. Lantainya biasa, tempat duduknya biasa, dindingnya biasa, tanah liat biasa, dan ada kapet pun satu saja yang sangat usang.
Dan ketika sejadah itu dibentangkan, Nabi SAW mempersilakan Adi bin Hatim At-Tai untuk duduk di atasnya. Nabi duduk di tempat biasa, duduk di atas lantai. Dia berkata, tidak Muhammad, wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia masuk Islam, tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Maka Adi bin Hatim At-Tai masuk Islam, melihat kepada kelakuan Rasulullah, dan dalam hatinya berbekas melihat kelakuan Nabi dan merasa kesal kerana tidak dapat bersama dengan Nabi daripada awal. Kenapa dia menentang Nabi SAW? Maka Nabi pun berkata kepadanya beberapa kata-kata yang penting. Nabi bertanya kepadanya, wahai Adi bin Hatim, kamu ni mengaku kamu Kristian kan? Tapi kenapa dalam Kristian tidak membenarkan seorang pemimpin itu untuk mengambil harta rakyat? Kamu mengambil 1/4 daripada harta rakyat. Kamu ikut tak Kristian ni dengan sebenar-benarnya, wahai Adi? Adi tergelak dan tersenyum pada Rasulullah. Kami memang tak ikut. Kami hanya ambil agama ni sebagai bahan untuk menunjukkan kami ada agama saja, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, bila melihat keadaan itu, Adi bin Hatim At-Tai telah pun mengikut Rasulullah SAW dan mengikut Islam dengan sebenar-benarnya. Nabi SAW pernah berkata kepadanya, wahai Adi, innama yamna'uka min ad-dukhul fi hadzal din ma tarahu min hajatil muslimin wa faqrihim fa wallahi la yushikanna al-mal an yafidha fihim hatta la yujad man ya'khuzahu. Wahai Adi, kamu tidak masuk Islam kerana kamu melihat orang Islam miskin kan? Wahai Adi, engkau akan melihat nanti dalam hidupmu bahawa harta dimiliki oleh orang Islam sampai orang miskin pun di kalangan mereka pun tidak mahu menerima zakat. Wahai Adi, kau akan lihat suasana itu berlaku. Maka Adi terdiam mendengar kata Rasulullah SAW. Nabi berkata lagi kali kedua, ya Adi, innama yamna'uka min al-dukhul fi hadzal din ma tara min qillatil muslimin wa kathrati aduwwihim fa wallahi la yushikanna an tasma'a bil mar'ati takhruj min al-qadisiyah ala ba'iriha hatta tazura hadzal bait la takhafu ahadan illa Allah. Wahai Adi, sungguhnya engkau tidak mahu masuk Islam daripada awal dulu kerana engkau melihat bilangan kami sedikit kan Adi, musuh ramai. Demi Allah wahai Adi, engkau akan lihat satu masa nanti bila aku dah wafat, orang Islam datang menunaikan ibadah haji, datang menunaikan ibadah umrah dari Qadisiyah, di tempat orang Parsi yang menganggap itu negara mereka, menganggap Qadisiyah itu satu bandar penting mereka. Engkau akan lihat pada masa itu wahai Adi, seorang perempuan pergi menunaikan ibadah haji ataupun umrah, menaiki kudanya, menaiki himarnya, menaiki untanya, tidak ada seorang pun yang mengganggunya dalam perjalanan. Wahai Adi, Adi terdiam lagi tuan-tuan. Dan Nabi berkata lagi kali ketiga, wala'allaka innama yamna'uka min ad-dukhuli fi hadzal din annaka tara min al-mulki was-sultan fi ghairi muslimin wa aimullah la yushikana an tasma'a bi qusuril bait min ardi babil kad futihat alaihim wa anna kunuz Kisra bin Hurmuz kad sarat ilaihim. Wahai Adi, mungkin yang menyebabkan kau teragak-agak nak masuk Islam ni kerana kau melihat orang Islam tak ada ketuanan, tak ada kepimpinan, tak ada kerajaan, tak ada kesultanan, tak ada raja, tak ada kerajaan. Demi Allah wahai Adi, nanti engkau akan lihat sebelum engkau mati, pada masa itu aku dah mati, wahai Adi, engkau akan melihat semua tanah-tanah yang hebat milik musuh-musuh empire besar ni jadi milik orang Islam. Dan engkau akan melihat harta-harta raja, maharaja Parsi yang hebat-hebat, emas bertatahkan, intan, permata, belian itu dibahagi-bahagikan kepada tentera-tentera Islam. Dan engkau seorang daripadanya wahai Adi. Allahu Akbar tuan-tuan. Nabi tak cakap yang bohong lah tuan-tuan. Ini yang digambarkan oleh ayat Allah yang kita baca, bahawa Allah SWT menyatakan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, waladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Ini yang berkata yang benar. Nabi berkata yang benar semuanya. Maka Adi bin Hatim bertambah yakin terhadap Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu. Adi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bukan ragu Rasulullah, tapi saya tanya lagi sekali, betul kalau Rasulullah cakap nanti harta maharaja Parsi itu akan dibahagi-bahagikan kepada tentera Islam? Jawapan Nabi, ya wahai Adi, ya, naam, kunuz Kisra bin Hurmuz. Tuan-tuan, akhirnya Allah telah beri kepada Adi ni umur yang panjang tuan-tuan. Adi bin Hatim At-Tai, yang ayahnya Hatim At-Tai itu dihargai oleh Nabi walaupun dia seorang kafir, anak-anaknya mendapat kemuliaan di sisi Nabi kerana jasa yang pernah dibuat kepada orang sebelum Islam. Sampai orang Arab mengatakan ajwadu min Hatim, ajwadu min Hatim maknanya lebih pemurah daripada Hatim. Maknanya bila nak menggambarkan kepemurahan seseorang, mereka akan berkata ajwadu min Hatim. Sebenarnya mereka tak boleh lawan Hatim punya sifat pemurah seperti yang digambarkan dalam Mathal Arabi ini, perumpamaan Arab ini.
Bila Nabi wafat, umur Adi bin Hatim ni panjang, tuan-tuan. Dia menyaksikan satu persatu kerajaan-kerajaan Islam dipimpin oleh para sahabat. Dia menyaksikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan keadilan, kehebatannya. Dan dia menyaksikan kepimpinan Umar Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dan dia melihat sesuatu kebenaran yang berlaku dinyatakan oleh Rasulullah SAW itu. Sayyidina Adi bin Hatim terlibat dalam pembukaan kota Parsi. Dan tuan-tuan dimuliakan sekalian, melimpahlah harta orang Islam diperolehi daripada peperangan dengan orang Parsi itu. Dan Adi melihat bagaimana intan permata, harta, segala macam seolah-olah tidak bernilai. Dicampak-campak, dibahagi, orang Islam tak pandang pun, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kebenaran kata Nabi yang pertama itu berlaku, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian Adi melihat bagaimana seorang perempuan datang melaksanakan haji dan umrah dari Qadisiyah, tempat yang telah pun dijatuhkan di umat Islam itu, dan orangnya masuk Islam berbondong-bondong, beramai-ramai. Maka Adi melihat ramai orang perempuan, mereka pergi melaksanakan ibadah haji, umrah, menaiki unta mereka, tidak takut sesiapa pun. Kebenaran kata-kata Nabi SAW. Dan tuan-tuan rahmati dan dikasihi, kini Adi menunggu tanda yang ketiga yang disebut oleh Rasulullah SAW itu, bahawasanya Rasulullah berkata kepadanya, melihat umat Islam ini miskin, nanti Islam akan jadi kaya. Adi bin Hatim menunggu-nunggu dan dalam hati berkata, ya Allah, Rasulullah telah berkata semuanya kebenaran. Aku telah melihat depan mata kepala aku sendiri dua perkara yang dijanjikan Rasulullah berlaku betul-betul. Perempuan datang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah dari Qadisiyah di Iraq itu menuju ke Mekah, betapa punya jauh, mereka tak takut sesiapa pun melainkan Allah SWT saja. Selamat perjalanan mereka, tak ada lagi perompak-perompak dan sebagainya. Dan saya juga terlibat dalam pembukaan kota Parsi yang menyaksikan umat Islam dibahagikan harta-harta Hormuz itu, harta-harta pemilik Kisra bin Hormuz itu. Semua tentera dapat berlipat ganda, tak terfikir oleh mereka begitu banyak, sampai mereka pun menolak, berfikir mengatakan tak apa-apa, bagi pada saudara mereka yang lain. Tapi saya belum melihat lagi lah, wahai Rasul, wahai Tuhan, ya Allah, bahawa Nabi SAW bersabda nanti akan tiba waktu umat Islam menerima harta yang diberikan kepada mereka, maka yang miskin tidak mahu lagi, yang disangkakan miskin tidak mahu mengambil harta yang diberikan oleh pusat zakat pada zaman itu, tuan-tuan ya. Saya nak lihatlah, wahai Tuhan, saya tidak meragui sedikit pun janji Rasulullah, tapi saya nak lihat, wahai Tuhan, saya nak depan kepala mata kepala saya sendiri. Wa qad syaa Allahu an yuhaqqiq qawla Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi afdalus salatu wassalam, faja'at salisa fi ahli al-khalifati Zahid al-Abid. Maka datanglah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu, iaitu tiba pada zaman pemerintahan Umar, bila harta-harta diberikan kepada orang Islam, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, sampai terpaksa buat pengumuman, hatta ja'ala munadi yunadi ala man ya'khuz amwal az-zakah min fuqara' nusin falam yajid ahadan. Maka Adi bin Hatim melihat pada zaman Umar itu datang pengumuman, datanglah ambil harta, datanglah ambil duit, datanglah ambil minyak, datanglah ambil tepung, tak ada orang nak pergi ambil, kerana mereka telah pun diberi kekayaan oleh Allah SWT. Jadi Adi bin Hatim Ta'i, sahabat Nabi yang sangat pemurah, sebagai pemurah bapaknya dan kakaknya ini, melihat satu persatu kebenaran yang dijanjikan oleh Rasulullah itu terlaksana. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi, dan satu hadis mengatakan bahawa ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, Rasulullah telah pun bertanya, siapakah di kalangan makhluk Allah ni yang paling kuat imannya? Maka para sahabat menjawab, tentulah yang paling tinggi imannya adalah para anbiya, para nabi. Maka Nabi menjawab, bagaimana iman mereka tidak kuat sedangkan wahyu tiap-tiap hari datang kepada mereka? Mereka berkata, kalau begitu yang paling hebat imannya adalah malaikat. Nabi menjawab SAW, malaikat takkanlah dia tak beriman. Dia merupakan makhluk Allah yang disuruh oleh Allah dan berada di sisi Allah, melaksanakan segala tugasan-tugasan yang diberikan, macam mana dia tak beriman? Para sahabat berkata, kalau begitu kamilah Rasulullah. Rasulullah menjawab lagi, bagaimana kamu tak beriman sedangkan aku ada bersama-sama dengan kamu?
Rasulullah telah menjawab dan berita gembira kepada kita semua tuan-tuan. Ada sebahagian ulama hadis menganggap hadis ini lemah, ya. Sebahagian menganggap dia ada syawahid. Maka para sahabat kata, wahai Rasulullah SAW, kami lah. Rasulullah menjawab, tidak. Mengapa kamu tidak beriman? Takkanlah kamu tak beriman. Aku bersama dengan kamu. Setiap hari kamu dengar aku bacakan wahyu daripada Allah. Yang beriman kepada aku dalam keadaan sebaik-baik iman dan paling hebat sekali kedudukannya adalah umatku yang datang selepas kita semua. Mereka tidak melihat aku, tak berjumpa dengan aku, tapi mereka mendengar tentang aku dan membaca tentang aku daripada apa yang tertulis. Maka itu satu berita gembira buat kita semua tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berpuasa, kita buat apa ibadah ni semua kerana Allah, yang melatih, membangunkan dalam diri kita satu mujahadah untuk melawan hawa nafsu. Dalam satu hadis, ketika Nabi pulang bersama dengan para sahabat daripada perang Badar, maka ada seorang sahabat berkata, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami pulang daripada jihad yang kecil dan kepada jihad yang besar. Hadis ini adalah penilaian para ulama padanya. Sebahagiannya menganggapkan ia lemah. Bahawa maksud daripada kata-kata ini, kita pulang daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Perang Badar itu besar tuan-tuan. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Tapi maksud kata-kata sahabat ni lawan musuh sebenarnya lebih senang banding dengan lawan hawa nafsu. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, kalau orang berpuasa pada hari ini, dia masuk bilik air, dia boleh minum air kan. Dia ada kat rumah seorang-seorang, dia boleh makan. Tapi kenapa orang itu puasa? Puasa kerana Allah SWT. Maka kita telah meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasulullah itu sebagai kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk dalam perbincangan ayat ini tuan-tuan. Jadi dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Bagi mereka segala yang dijanjikan oleh Tuhan mereka, dan itulah balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Dr. Muhammad Latif Nabulsi membuatkan satu tamsilan, bandingan. Beliau berkata bahawa ihsan ini maknanya buat satu yang terbaik. Bila datang Jibril AS mengajar kepada Nabi kita SAW perkara berkaitan dengan Islam ini, mal Islam, mal iman, dan akhir sekali mal ihsan. Para ulama berkata bahawa Islam itu adalah khitab jasadi, khitab kepada anggota, kerana semua yang berkaitan dengan Islam itu pelaksanaan bersifat fizikal. Ia adalah dialog bersifat, dia khitab, dialog, satu tanggungjawab digalaskan kepada anggota badan kita, kepada fizikal kita. Kemudian rukun iman pula adalah khitab yang merujuk kepada akli kita, merujuk kepada hati kita, qalbi kita, iaitulah berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada benda gaib, iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat. Ia benda yang bersifat hati tuan-tuan, ia bersifat akal. Manakala ihsan ini adalah khitab ruhi. Ihsan adalah khitab ruhi, dia adalah satu benda yang digalaskan kepada ruh, iaitu seseorang nak beribadah sampai rasa khusyuk, merasakan Allah melihatnya. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bayangkan kalau kita berada di pejabat, semua ada CCTV, maka seorang kita tak berani nak culas. Kita buat kerja dengan tekun, buat bersungguh-sungguh, tak tidur. Kenapa? Kerana ada CCTV mantau kita, bukan? Maka orang yang sampai ke martabat ihsan dalam ibadah, dia merasa Allah memantau dia, dia yakin Allah melihat dia. Maka dengan sebab itu dia takut nak buat salah. Kalau CCTV yang dipantau oleh kerajaan ini ada di mana-mana junction, di mana-mana tiang, maka menjadikan kita takut untuk langgar peraturan yang ditetapkan dalam sistem kerajaan, pelajaran raya dan sebagainya. Tetapi yang ada di sisi Allah itu, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Satu yang Allah janjikan semuanya dicatat, maka ia lebih menakutkan tuan-tuan. Maka orang beriman yang mempunyai roh dalam hatinya bimbang, kalau Allah SWT memantau dan melihat, nanti di akhirat akan dipamerkan. Maka dia buat yang terbaik. Semua benda dia akan buat yang terbaik. Maka ihsan itu laisal ihsan an tuhsin ila man ahsana ilaika, walakin al-ihsan an tuhsin ila man asaa ilaika. Aduhai teman, ihsan itu bukan kau baik pada orang buat baik kepadamu, itu biasa, semua orang boleh buat. Orang hantar kepada kita kuih buah Melaka ini buka puasa, kita rasa tu hutang budi, besok kita hantar pada dia kuih pembalik. Orang hantar kepada kita nasi lemak ke rumah kita, kita rasa tu hutang budi, besok kita hantar pada dia mihun. Kerana itu biasa. Tetapi kalau ihsan yang dimaksudkan, engkau baik kepada orang buat jahat kepadamu, engkau buat baik kepada orang yang buat salah kepadamu,
Ini namanya ihsan, tuan-tuan. Maka ihsan ni menagih daripada seseorang untuk buat satu benda di luar kotak pemikirannya. Dibuat satu benda yang hujungnya dia fikir Allah SWT yang akan ganti. Walaupun manusia tak ganti, tak mengapa. Sesuai dengan kata seorang pujangga Melayu yang terkemuka, tuan-tuan ya. Za'bah berkata, buat baik aduhai teman, ke merata tempat kau taburkan. Walau tidak dikenal insan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Buat baik aduhai teman, ke merata tempat kau taburkan. Walau ia dimakan ikan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Cantiklah tuan-tuan syair Melayu, puisi yang sangat puitik yang buat oleh Allahyarham Za'bah ni, tuan-tuan. Maka dalam hidup, orang yang melakukan ihsan ni merasakan semua benda dia buat adalah kerana Allah SWT. Dalam satu ayat, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, menceritakan tentang kehebatan orang yang beriman ini. Allah SWT menceritakan tentang orang yang berbuat ihsan. Boleh kita perhatikan dalam banyak ayat Allah SWT menceritakan tentang keutamaan mereka. Antara lain, Allah menggambarkan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ni kita pernah bincang dalam surah Az-Zariyat yang lalu, tuan-tuan ya. Orang yang bertakwa itu berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan dan juga mata air yang mengalir. Mereka ambil daripada apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Kerana di dunia dahulu mereka ni merupakan orang yang berbuat ihsan, berbuat lebih baik daripada orang lain, tuan ya. Adalah mereka ni pada waktu malam kurang tidurnya, dan pada waktu sahur mereka bangun beristighfar. Dan dalam harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Maka orang yang minta itu adalah minta sedekah. Dan mahrum pula yang telah kita bincang dalam surah Az-Zariyat lalu adalah orang yang punya hajat tetapi dia tidak menyatakannya. Kerana sebahagian besar daripada orang beriman ini menahan diri daripada meminta kerana iman yang ada dalam diri itu menjadi perisai buatnya daripada minta-minta. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Ada orang bertakwa ni dia punya hidup yang sangat zuhud, sederhana, dia tak cukup tapi dia tak minta pada orang, dia malu nak minta pada orang, dia rasa bersalah nak minta pada orang, maka dia sanggup hidup dalam serba kekurangan. Maka kita yang ada kelebihan inilah, yang punya kelebihan di sudut keuangan lah untuk membantu mereka. Maka orang yang mempunyai sifat kualiti seperti ini di akhirat besok akan dijemput untuk masuk syurga kerana mereka ni mempunyai satu kualiti yang dipanggil sebagai ihsan, buat baik kepada orang yang buat jahat kepada kita dan buat lebih baik daripada apa yang disangkakan orang terhadap kita. Ya, tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Itu sebab kalau kita pinjam duit kepada orang, bila sampai masa untuk bayar balik, bayarlah duit itu dengan bagilah sedikit ganjaran. Tuan, itu Allah beri kepada tuan rezeki lebih, tuan bagi pinjam kepada saya sebanyak sekian ribu, dan saya berniaga, alhamdulillah, saya janji nak bayar masa setahun. Nampaknya perniagaan makmur, apa yang tuan pinjamkan 10,000 itu berkembang. Nah, saya bagi 10,000 dan saya bagi sikit lagi duit hadiah RM500. Apa ada RM500 pada orang kaya ni, tuan-tuan? Tapi ni nama dia berbudi berbahasa. Orang kaya tu merasa dalam hati, Allah baiknya orang ni. Ya, tuan-tuan dalam hati dan dikasihi sekalian. Jadi make people feel that they are important dalam hidup kita. Jadikan seseorang itu merasakan bahawa dia penting dalam hati kita, maka kita akan jadi orang paling bahagia, kata mereka, tuan-tuan ya. Jadi dalam ayat yang menceritakan tentang sifat orang beriman di sini, mereka adalah orang yang berbuat ihsan ketika di dunia. Mereka berbuat ihsan. Syekh Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi menggambarkan, kita pergi mendapat rawatan daripada seorang doktor, katalah kena satu penyakit, kolesterol tinggi lah sebagai contoh, maka kita pun jumpa dengan doktor, nak tunggu dia sekian lama. Bila jumpa dengan dia, kemudian kena bayar satu yuran yang mahal, kemudian beli obat lagi harga mahal. Kita pun terfikir, duit kita habis mungkin ratus-ratus ringgit sekali pertemuan dengannya, yang mungkin tak melebihi pun 10 minit. Doktor sibuk banyak kerja, kita pun duduk termenung, terfikir dalam hati kita, banyaknya pendapatan doktor ni. Maaf ya doktor-doktor yang ada bersama saya, tak ada, saya bagi contoh saja. 10 minit sampai berapa ratus ringgit ni. Kalau dijumpa 10 orang ini, berapa pendapatan dia? Dalam hati kita berfikir, buat satu calculation, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak berapa banyak masa yang doktor telah pun gunakan untuk belajar dahulu ketika di universiti, sehingga mencapai
kelulusan yang begitu hebat, sijil iktiraf semua orang, dapat bekerja dengan sum'ah yang sangat baik, reputasi yang sangat baik, bekerja di tempat yang baik, pendapatannya pun mahal. Berapa banyak masa yang telah dihabiskan, wang ringgit yang telah di-spend ketika dia belajar dahulu. Banyak kan tuan-tuan? Banyak. Maka berhak tak untuk dia dapat bahagian seperti itu bila dia berjaya menjadi seorang doktor? Layak. Takkan nak samakan dengan saya yang pemalas ni. Saya masa kat sini main-main banyak. Sibuk dengan persatuan, sibuk dengan itu, sibuk dengan ini, tidur waktu kelas tak datang. Tak, contoh saya lah tuan-tuan. Nak lawan dengan doktor itu, dia kaki pulun, belajarnya, duitnya. Orang semua tidur, dia bangun. Kadang-kadang dia pergi luar negara, ayah ibu terpaksa keluar duit lagi, tak cukup wang yang diperuntukkan scholarship kerajaan itu, kena tampung lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sebagaimana kita faham reward bagi orang yang baik di dunia ni, kesungguhan di masa belajar itu memang dia dapat di dunia lagi dengan kebaikan, kepemurahan Allah untuk dia dapat jawatan yang baik, yang hebat itu, dengan pulangannya yang sangat menarik itu. Maka demikian juga kita tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian dalam bab amal salih yang kita lakukan. Kalau kat dunia Allah boleh bagi, kat akhirat lebih-lebih lagi tuan-tuan. Kalau kat dunia seorang manusia menjanjikan dia boleh bagi, Allah berganda-ganda lebih boleh berikan. Maka itulah sebabnya ayat-ayat seperti ini memujuk kita untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amal salih tuan-tuan. Yukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan perbuatan mereka yang paling buruk. Kalau kita belajar bahasa Arab lagi sekali ya, perkataan digunakan oleh Allah di sini, aswa alladhi amilu. Aswa ni adalah isim tafdhil daripada sayyi. Aswa makna kalau perkara paling buruk pun akan dapat dihapuskan oleh Allah dengan sebab perbuatan ihsan mereka, bersungguh-sungguh mereka, buat baik mereka pada orang yang buat jahat itu, dan buat satu benda itu lebih daripada yang disangkakan mereka buat, berganda-ganda lebih baik. Maka nanti Allah akan hapuskan segala kekurangan-kekurangan, termasuk dosa yang besar mereka pun akan ditutup oleh Allah. Wa yaziyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun. Dan Allah Taala akan menggantikan segala amalan mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Selain daripada Adi bin Hatim At-Ta'i, sahabat Nabi yang mulia ni, yang terkenal bapaknya sebagai seorang pemurah yang luar biasa, ada seorang lagi Kristian yang masuk Islam pada zaman Nabi, nya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ardah. Mereka ni tuan-tuan, ketika datang bertemu dengan Nabi SAW, maka mereka menceritakan kebaikan-kebaikan yang dia buat ketika mereka kafir dahulu. Maka Nabi telah menjawab, Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan semua kesalahan kamu yang lalu. Wa aslamta ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam, segala dosa-dosa, kejahatan, kemaksiatan yang kamu buat tidak dikira oleh Allah sebelum Islam, dan segala kebaikan-kebaikan yang kamu buat tatkala kamu kafir itu, dia dikira oleh Allah, carry forward tuan-tuan, dikira oleh Allah walaupun pada masa itu kamu kafir. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ni hebatnya Islam. Alangkah hebatnya kalau seseorang itu masuk Islam sedangkan kebaikan-kebaikannya yang dilakukan sebelum Islam itu sungguh banyak. Maka hendaklah kita ambil peluang, berdakwah pada orang keliling kita, bercakap pada mereka, bagilah kepada mereka buku, bagilah pada mereka bahan-bahan seperti CD yang boleh mereka dengar tentang Islam. Mudah-mudahan padanya ada sebab untuk mereka dapat hidayah Allah SWT. Jadi setakat ni saja kuliah kita pada tengah hari ni. Sekali yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan dan lebih manusia. Mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu daripada apa yang disampaikan melalui surah yang dicintai oleh Nabi SAW ini. Surah yang menceritakan bahagian manusia, pembahagian mereka di akhirat, antara orang beriman dengan orang yang fasik, orang yang kafir, dan janji-janji Allah itu adalah benar, dan ayatul kaun yang telah kita bincangkan dengan kesempurnaan yang menunjukkan kepada ketersembunyian Allah itu dinyatakan oleh kejelasan segala benda yang dipamerkan berlaku keliling kita. Dan sinkronnya ayat-ayat ini kita dapat lihat cerita tentang rahmat Allah berupa wahyu yang diutuskan, Nabi yang diutuskan, dengan segala bentuk fenomena alam yang ada keliling kita. Telah saya umpamakan pada kuliah lalu, umpamalah kita pergi ke sesuatu universiti yang besar. Universiti ini kita dapat lihat bangunannya, jambatannya, landscape-nya, segala-galanya cantik, indah, beratus-ratus hektar mungkin. Tapi universiti yang hebat ini hanya dapat kita pastikan sama ada dia menepati MQE dari sudut akreditasi negara atau tidak dengan kita baca manualnya. Tengok manualnya, apa fakulti yang ada di sini, siapa pesara-pesaranya, apa
penghargaan ataupun penobatan yang diperoleh olehnya, apa pencapaiannya, adakah di sini iktiraf luar negara dan sebagainya, berapa ramai orang pernah keluar di sini. Itu semua memerlukan kepada catatan, kepada manual, kepada buku, kan tuan-tuan. Jadi begitu juga bila kita melihat alam yang hebat ini, keindahan yang terselah padanya, setiap hari kita nampak lautannya, hutannya, pokok-pokoknya yang telah dikemukakan, maka kita perlu kepada manualnya. Manualnya adalah Quran. Barulah kita dapat faham segala kehebatan yang ada ini, semuanya ditunjukkan, semuanya diterangkan oleh Al-Quran. Itu sebab kewajaran yang kita lihat sinkronnya ayat-ayat ini sentiasa disertakan dengan perutusan, dan juga fenomena ini didatangkan mengganding, bahu-membahu satu sama lain, keterikatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kita, Allah beri pada kita kekuatan untuk mengamalkan ayat-ayat ini, dan dia menjadi makanan untuk rohani kita. Setakat ini saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Terima kasih kepada Zazan Travel di atas penajaan kuliah kita pada petang ni. Ada apa-apa soalan tuan-tuan? Ustaz, apa tajuk puisi karangan Zakbar itu? Saya tak ingat. Tapi boleh buka dekat Google, boleh buka. Tulis apa yang saya sebut tadi. Buat baik aduhai teman, ke merata bumi engkau taburkan, walau tidak dikenang insan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Buat baik aduhai teman, ke merata tempat engkau taburkan, kau sebarkan, walau jatuh ke dalam lautan, walau tidak dimakan ikan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Tengok dalam Google, insya-Allah jumpa. Barakallahu fiik wa fika barakallah. Terima kasih Ustaz. Jadilah sebab orang lain jadi baik, insya-Allah. Cepat rasanya. Ramadan Mubarak, selamat puasa dan buka semua. Ya, terima kasih pada Fisadin sebagai top fan kita. Terima kasih Fisa ya. Sebelum Islam segala dosa dilakukan dihapus oleh Allah, manakala kebaikan dilakukan akan diberi ganjaran oleh Allah, dikira balik semula, carry forward. Terima kasih Fisa. Surah Tariq lah esok, insya-Allah Iskandar ya. Insya-Allah nanti habis surah Zumar kita masuk surah Tariq. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Ada apa soalan lagi? Kalau tak ada, kita berakhir di sini. Mudah-mudahan kita dapat baca Al-Quran, dapat mengkhatam Al-Quran berkali-kali. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata dalam satu hadis Tirmizi, "Law kana al-qalbu safiyan lama syabi'a min kalamillahi azza wa jalla." Kalau hati itu bersih, dia tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Marilah semua tuan-tuan kita penuhi hari kita dengan baca Al-Quran. Elakkanlah daripada benda-benda lara, menonton televisyen, membuang masa, tidur. Walaupun tidur tu dalam satu hadis mengatakan dia ada manfaat, ada kebaikan, membolehkan kita untuk kailulah dan bangun malam, itu bagus. Tapi kalau tidur yang dengannya kita tak dapat buat apa-apa, itu merugikan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Soalan Muhammad Nazrin Rohani, bagaimana orang berhutang tak pernah bayar semua hutang, dan orang yang berhutang tu tak pernah minta untuk dibayar hutang kerana keadaan orang yang berhutang, adakah dikira sebagai ihsan? Ihsan dimaksudkan adalah kita memanjangkan tempoh untuk orang itu bayar balik, satu. Yang kedua, kita memaafkannya, kita menghapuskan hutang tersebut. Itu kedua-duanya adalah ihsan. Ya, apa yang tuan lakukan itu merupakan ihsan, insya-Allah ya. Ustaz terangkan sifat ma'ruf. Ma'ruf ni bahasa Arab datang perkataan arafa ya'rifu, ma'ruf. Jana ya, top fan kita. Arafa ya'rifu ma'ruf. Ma'ruf ni satu benda yang diketahui, satu benda yang diterima sebagai benda yang baik. Jadi bila digunakan istilah syarak yang merujuk kepada wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ma'ruf erti satu benda-benda yang baik yang diterima, dia sudut akalnya baik dan dia sudut agamanya pun baik. Itu dipanggil sebagai ma'ruf. Lawannya mungkar. Mungkar ni satu benda yang dari sudut Islamnya menganggap sebagai satu benda yang buruk, dan akal pun mengatakan benda itu patut diingkari. Benda mungkar. Macam mana dengan orang murtad tapi kembali ucap syahadah, adakah pahalanya terbatal? Ada beberapa pandangan para ulama dalam kes ini. Fatimah very komentar ya, bahawa pendapat berbagai-bagai dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, seorang yang murtad tapi sebelum murtad dahulu dia pernah menunaikan haji, dia kemudian murtad, kemudian masuk Islam balik, haji dia batal, dia kena buat haji yang baru. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah, bahawa orang yang murtad dahulu pernah buat haji ataupun ibadahnya dulu dikira balik oleh Allah Taala dengan syarat taubatnya itu taubat nasuha yang sebenar-benarnya.
Okey, jadi macam mana dengan orang murtad tapi kembali ucap syahadah, adakah pahalanya terbatal? Saya dah jawab tadi ya. Ada yang mengatakan terbatal, ada yang mengatakan tidak. Ustaz Faiz ada bersama. Jadi dalam bulan Ramadan ni betul ya, Umat Naufal kita akan adakan kuliah pada pukul 3 hingga 4 petang. Yad Abdullah, terima kasih atas pengungsian dan pengisian. Andai kebaikan dibalas dengan fitnah, apa pandangan Ustaz? Itu adalah kebaikan dibalas dengan fitnah. Apa yang kita buat baik tapi mereka buat jahat kepada kita. Ya, ini berlaku dalam surah An-Nur terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sentiasa membantu kaum keluarganya. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka yang sering dibantu oleh Abu Bakar, dia pun terlibat untuk memanjang-manjangkan fitnah yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Allah turunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli ayyutu ulul qurba. Janganlah seseorang yang punya kelebihan itu menghalang dirinya daripada buat kebaikan kepada orang. Ala yuhibbuna ayaghfirallahu lahum. Apakah mereka tidak suka Allah untuk mengampunkan mereka? Jadi kalau orang buat jahat kepada kita sedang kita buat baik kepada mereka, kita teruskan kebaikan itu. Kerana dengan kebaikan yang kita buat tu Allah akan mengampunkan, memberi kepada kita macam-macam ganjaran yang lain. Bersabarlah di atas kelemahan itu. Mudah-mudahan Allah memberi kepada yang melakukan fitnah itu kesedaran dan kembali melakukan kebaikan. Sebenarnya kalau orang buat jahat kepada kita, kita layak untuk membuat jahat balik kepadanya. Tetapi yang lebih baik yang Allah puji adalah orang yang mengampunkan, yang berikan keampunan. Wa in uqibtum fa'aqibu mithla ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kamu dibuat satu keburukan, kamu boleh buat keburukan itu balik kepadanya. Tapi kalau kamu sabar, itu yang lebih utama. Allah gambarkan. Jika tidak mampu nak beri apa-apa, tunjukkan akhlak yang baik. Jangan sebab kita orang jauh daripada Islam. Sekurangnya orang akan tarik Islam atau tidak menjauhi Islam. Ya. Terima kasih kepada Zam Aidah, Zaid Ismail, Ummu Ammar, Fatin Fatihah, Hafiz Ghaffar, Syafiq Murad. Terima kasih Syafiq Murad ya. Baik, setakat ini saja dulu. Kita menangguhkan kuliah kita ke waktu esok jam 3 petang juga. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita umur, kesempatan untuk mengkhatam Quran, qiyam Ramadan, qiyam dalam bulan Ramadan ni, dan Allah beri kesempatan kepada kita untuk berpuasa dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Ya Allah, Engkau telah mencantikkan kejadian kami, maka cantikkanlah akhlak kami. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau sangat suka kepada beri keampunan kepada kami. Ya Allah, ibu bapa kami, guru-guru kami, sekalian mau baik pada kami, sekalian umat Islam yang hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu keridhaan-Mu dan syurga, kami mohon kepadamu perlindungan daripada kemurkaan-Mu dan neraka. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu hidayah, kami mohon kepadamu ketakwaan, kami mohon kepadamu kesucian diri, yang kami mohon kepadamu kekayaan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima daripada kami sebaik-baik apa yang Kau terima dari hamba-Mu yang saleh, walaupun banyak kelecehan, kelemahan dalam amalan kami, wahai Tuhan. Rabbana inna sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami mendengar seruan Nabi kami cuba untuk mengikuti sedaya upaya walaupun banyak kelemahan, kelecehan, pengabaian, maka janganlah Kau kira kami pada kelemahan-kelemahan tersebut, wahai Tuhan. Tetapkanlah hati-hati kami, tetapkan langkah-langkah kami, tetapkan pilihan kami dalam perkara-perkara yang menghadapi musuh-musuh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami, kepada keluarga kami, anak isteri kami, sahabat handai kami, sekalian orang kami cintai, sekalian orang yang punya hak atas kami, belum kami balas hak-hak mereka, tanggungjawab kepada mereka, kebaikan mereka buat pada kami, dan sekalian orang buat salah kepada kami. Kurniakan untuk kami semua kesihatan, keafiatan, keberkatan, kesalihan, ketakwaan, kesungguhan untuk mengejar janji-Mu, melakukan amal salih dalam bulan yang sangat mulia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keselamatan di sebarang perkara yang menakutkan kami, musibah dan penyakit-penyakit kronik, ya Allah. Juga kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada para doktor, para jururawat, askar dan juga polis yang
sepanjang musim ini mereka telah berkawal, memberikan apa yang terbaik daripada mereka untuk kebaikan orang lain, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkan kami dengan yang halal dan yang haram. Kayakan kami dengan minta kepadamu, bukannya kepada manusia, ya Allah. Allahumma rzuqna malan wa fi'alan fa innahu la yasuhul fi'al illa bil mal. Ya Allah, kurniakan kepada kami kekayaan dan keupayaan untuk menguruskan kekayaan itu, kerana tanpa harta tidak berguna keupayaan itu, wahai Tuhan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau pesongkan hati siapa engkau beri hidayah kepadanya. Sungguhnya engkau amat luas pemberianmu, wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan kerana kehadiran dalam kuliah pada petang ni. Harap panjang-panjangkanlah, share lah video ni. Moga padanya ada sebab untuk orang lain mendapat hidayah Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Zazan Travel. Ingat, jika nak pergi ke mana-mana, ingatlah Zazan Travel. Berilah kepada kami peluang untuk berjalan bersama dengan tuan-tuan. Ia bukan setakat perjalanan, tapi perjalanan penuh pengisian. Bukan setakat hiburan, tapi ia perjalanan penuh dengan tafsiran, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.